Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khairi amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dalam ilmu mantiq. Bahagian yang kedua, tasdiqat. Kita dah bincang tasdiqat ni, kita ada mubadi' dan tasawwur. Mubadi' dia kita bincang al-qadaya wa ahkamuha. Apa dia jenis-jenis qadiyah, qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah cah kepada syakhsiyah, muhmalah, kulliyah dan juz'iyah. So kita ambil qadiyah syartiyah, ada muttasilah dan munfasilah. Ahkamul qadaya kita ada tanaqud dengan al-aks. Tanaqud dengan al-aks ni dalam penggunaan lain dia kita nak istidlal dengan cara langsung. Dengan statement tu kita terus ubah menjadi lawan ataupun akas. Kedua-duanya kalau tanaqud, salah satu akan jadi benar, satu lagi akan jadi salah. Akas kedua-duanya benar. Kita masuk kepada topik yang pertama. Minggu lepas kita dah sentuh al-qiyas. Apa dia qiyas? Qiyas ni dua jumlah ayat kalau dalam qadiyah hamliyah, yang mana dengan dua jumlah ayat tadi akan melahirkan satu natijah yang baru. Jadi itu dinamakan sebagai qiyas. Hari ini kita nak masuk, minggu lepas kita baru ambil qiyas tanpa kita melihat jenis-jenis. Hari ini kita nak masuk daripada sudut yang dinamakan ashkal dengan ad-darbu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Asy-syaklu 'inda ha'ula'in nasi yutlaqu 'an qadiyatay qiyasi min ghairi an tu'tabara al-aswaru idza kabid-darbi lahu yusharu. Bila kita sebut al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun, al-alamu hadisun, kesemua tu dipanggil qiyas. Jadi qiyas ni apa? Dua muqaddimah dengan satu natijah. Keseluruhan tu kita panggil sebagai qiyas. Hari ni kita tak bincang natijah. Kita nak bincang dua jumlah ayat pertama. Qiyas ni apa? Qiyas ni dua ayat menatijahkan satu ayat baru. Keseluruhan tu kita panggil sebagai al-qiyas. Okey, adakah semua dua jumlah ayat akan mengeluarkan natijah? Tidak. Ada syarat-syarat dia. Jadi kalau dah cukup tu baru dinamakan qiyas. Hari ni nak bincang dua jumlah pertama tu. Dua jumlah pertama tu first kali nak tengok daripada sudut syakal. Syakal ni apa? Dua ayat semata-mata melihat haddun wasat duduk kat mana. Kita ada bincang. Kita ada haddun asghar, kita ada haddun wasat, kita ada haddun akbar. Haddun wasat, haddun asghar yang mana duduk pada natijah. Kalimat pertama yang duduk dalam natijah. Maksudnya kita sebut al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, natijah dia al-alamu hadis. Jadi apa dia haddun asghar? Al-alam. Apa dia haddun akbar? Hadis. Haddun asghar dengan haddun akbar ada dalam natijah. Habis itu apa dia haddun wasat? Benda yang dibuang dalam natijah. Ataupun dengan kata lain, benda yang berulang dalam setiap dua muqaddimah. Sebab haddun asghar dengan haddun akbar takkan berulang. Yang akan berulang al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Yang berulang apa perkataan? Mutaghayyir. Jadi yang berulang tu kita nama sebagai haddun wasat. Sekarang ni bila kita ada dua jumlah, maka mana?
Sekarang ni kalau al-muqaddimah, kita ada 2 muqaddimah yang akan melahirkan natijah. Sekarang ni kita tak bincang lagi sebab bukan semua 2 ayat yang kita buat akan ada natijah. Jadi sekarang ni dia akan bincang lepas ni mana muqaddimah yang boleh mengeluarkan natijah. Okay, sekarang ni kita nak tengok haddun wasat. Haddun wasat ni dia akan ada di sini, dia akan ada di sini. Bila kita ada 2 dan 2, okay, contoh lagi kata maudhu' mahmul, maudhu' hamul. Kalau daripada segi susunan, haddun wasat ni dia akan ada kat sini, ada kat sini. Jadi akan ada berapa ihtimal? Berapa ihtimal boleh keluar syakal? Okey, syakal pertama dia akan duduk, haddun wasat tu akan duduk di sini, akan duduk di sini. Syakal yang kedua dia akan duduk di sini, dia akan duduk di sini. Syakal ketiga dia duduk di sini. Dia duduk di sini. Syakal yang keempat boleh tak ada ihtimal yang kelima? Maksudnya haddun wasat pada syakal pertama mahmul fi sughra, maudhu' fi kubra. Fi syakl tsani mahmulun fihima, mahmulun fi sughra, mahmulun fi kubra. الشكل الثالث موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى. الشكل الرابع موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. Ada tak ihtimal kaum 5? Tidak ada. Jadi 4 lah. Jadi syakal akan ada 4. Min ghairi an tu'tabara al-aswaru. Kata tanpa kita tengok kepada sur. Apa dia sur? Kul dengan juz. Kullu dengan ba'du. Tanpa melihat. Mata-mata kita tengok haddun wasat tu duduk mana. Kalau kita tengok haddun wasat tu duduk mana, kita akan panggil dia sebagai asyaklu. Jadi apa dia syakal pertama? Dia akan masuk. Kata asyaklu inda haula'in nasi yutlaqu an qadiyatai qiyasi min ghairi an tu'tabara al-aswaru idzaka bid-darbi lahu yushab. Syakal di sisi ulama mantiq diitlaqkan kepada 2 qadiyah, muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Qadiyatai qiyas tu maksudnya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Min ghairi an tu'tabara al-aswaru, tanpa tengok sur. Semata-mata tengok haddun wasat duduk mana dia. Izaka, sebab apa? Sebab kalau tengok sur, nama dia dar, bukan syak. Kalau tengok kepada kita tengok pula ayat tu, adakah ayat tu kuliah mujabah ke, kuliah salibah ke, juz'iyah mujabah ke, juz'iyah salibah ke? Kalau melihat ketika tu, dia akan jadi ad-darbu, dia tak jadi asyakl. Semata-mata kita nak tengok haddun wasat tu mana, kita akan panggil syakal 1, syakal 2, syakal 3, syakal 4. Kalau tak nak pening, mana-mana hujah yang kita guna semuanya syakal 1. Kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun. Tapi dia natijah dia kullu insanin jismun. Biasanya mahmul fi sughra, maudhu' fil kubra. Apa pun syakal 2, syakal 3, syakal 4 ni tak ada, jarang kita jumpa. Tapi nak katanya boleh juga dijadikan qiyas. Dan ada warid nombor 2 dan nombor 3 tu datang dalam Quran. Cuma yang kita maksudnya yang manusia akan rasa selari dengan hujah, dia akan guna nombor 1. Contoh nombor 2. Contoh nombor 2. Haddun wasat tu mahmul fihima. Kullu insanin hayawan. Kullu insanin hayawan. Kullu insanin hayawan. Jadi haddun wasat tu hayawan. Tak boleh sebut kullul hayawan sebab dia kena mahmul juga kat 2. Kena cari lain pula. La syai'a minal hajari bihayawan. Kullu insanin hayawan, la syai'a minal hajari bihayawan. Jadi kita akan tulis. Natijah dia ba'du al-insani, la natijah dia la syai'a minal insani bihajar.
Maksudnya nombor 2, 3 dengan 4 ni kalau nak buat tu dia akan jadi macam tak, kita rasa macam tak gelap, macam tak tersusun. Jadi syakal yang pertama yang biasanya ada. Jadi dia kata apa? Kalau tanpa kita tengok kullu ke, lai syai'a ke, tengok ba'du ke, laisa ba'du ke, ketika tu nama syakal. Kalau kita tengok, dia akan dinamakan sebagai darab. Darab ni akan jadi berapa? Setiap syakal ni, okey. Contoh syakal satu ni, kalaulah kita tengok kepada sur, kita akan nampak, okey sekarang ni tak apalah. Contoh kita kata kita nak jadikan ayat dia kullu insanin. Okay, dalam ayat pertama ni yang haddun wasat dia mahmul fi sughra mawdu' fil kubra, kalau melihat kepada ayat tu tengok kepada sudut apa? Kulliyah, juz'iyah, mujabah dan salibah, dia akan keluar berapa ihtimal pula. Setiap syakal ni akan keluarkan, dia akan jadi apa? 4 kali 4. 4 kali 4 apa? 16. Setiap satu ni dia akan keluarkan 16 darab. Yang 16 ni kita namakan sebagai ad-darabu. Sebab apa? Contoh kita tak? Letakkan kulliyah kaf, juz'iyah jim, mujabah mim, salibah sin. Apa ihtimal yang keluar? Kita start dengan kaf mim. Pasangan ke mukadimah kubra dia kaf mim. Habiskan dulu kaf mim. Kaf mim boleh dengan jim mim. Masih kaf mim boleh di sini kaf sin. Kaf mim jim sin. Start pula dengan yang jim mim. Boleh dengan kaf mim. Jim mim, jim mim, jim mim, kaf sin, jim mim, jim sin. Boleh faham, nampak? Balik kan? Ambil kaf sin, kaf mim, kaf sin, kaf sin, kaf sin, jim mim, kaf sin, jim sin. Jim sin pasangan dia kaf mim, jim sin, kaf sin, jim mim, jim sin, jim sin. Jadi setiap satu akan dapat 16. 16 berapa dapat? 32, 64. Jadi darab ada 64 yang ada ad-darab. Syakal ada 4, darab ada 64. Hasil daripada 16 kalinya satu syakal tu boleh keluar 16 darab. Kenapa nak bincang? Bila dia bagi tahu syakal ada 4, syakal melihat daripada sudut kita tengok haddun wasat duduk mana. Betul tak? Yang nampak tu 16, betul kan? Bila darab, kita tengok sudut detail, juz'iyah, mujabah, salibah semua tengok. Dia akan keluar 16 setiap satu. Habis je kita bincang, dia bincang ihtimal yang ada. Setiap satu ni, bila kita nak guna syakal satu, kenapa? Tak masuk. Oh, kena kat dinding. Boleh? Okay, sekarang ni dia sebelum minggu lepas kita ambil tajuk qiyas. Qiyas ni apa? Qiyas ni sekurang-kurangnya 2 mukaddimah yang menghasilkan satu natijah yang kita nak berhujah untuk lawan kita yakin dengan hujah tadi. Macam mana nak buat 2 mukaddimah tanpa melihat lagi kepada qiyas? Mesti ada haddun asghar, haddun akbar dengan haddun wasat. Haddun asghar ni lah yang akan ada pada perkataan mula-mula natijah, haddun akbar perkataan kedua natijah. Yang tidak ada dalam natijah adalah haddun asghar yang berulang di dalam 2 mukaddimah.
melihat kepada kedudukan haddun wasat, kita akan keluar 4 syakal. Mahmul fi sughra, mawdu' fi kubra, mahmulun fihima, mawdu'un fihima, mawdu' fi sughra, mahmul fi kubra, tanpa melihat sur ataupun kaif. Bila kita start syakal tu, kita nak tengok secara detail, kita akan dapat 16. Dan 16 tu kalau kita melihat detail, nama dia ad-darb. Jadi setiap syakal ada 16 darab. Setiap syakal akan ada 16 darab. Lepas ni dia akan masuk. Setiap syakal ni, untuk ada natijah, ada syarat. Setiap syakal akan ada syarat untuk keluarkan natijah. Contoh, walaupun kita tak masuk lagi. Syakal pertama, syarat dia untuk yang bentuk macam ni, bila akan ada natijah? Apabila kalau muqaddimah sughra tu ada mim. Muqaddimah sughra dia ada mim dan muqaddimah kubra dia ada kaf. Okay, kena cari. Sini ada mim, sini ada kaf. Boleh. Sini ada mim, sini tak ada kaf. Tak ada. Sini ada mim, sini ada kaf. Ada. Sini ada mim, sini ada kaf, tak ada. Tak boleh. Sini ada mim, sini ada kaf. Boleh. Sini ada mim, sini tak ada kaf. Tak dapat. Sini ada mim, sini ada kaf. Boleh. Start sini ke bawah, tak ada dah, cukup. Mim, jim, tak boleh. Sin, tak boleh. Sin, tak boleh. Sin, tak boleh. Sin ni semua tak boleh. Daripada 16 ni, yang ada natijah 1, 2, 3, 4, dia akan panggil ad-durub al-muntijah, darab yang menghasilkan natijah. 12 yang baki dia panggil ad-durub al-aqimah, darab yang mandul, darab yang tak keluarkan natijah. Maksudnya daripada 16 ni, selepas dia letak syarat, apa syarat syakal pertama yang dia sebut? Ijabun sughrahu kulliyatun kubrahu. Kena mujabah di sughra, kena kulliyah di, kena mujabah di sughra, kena kulliyah di kubra. Bila cek sini macam mana sebut dia? Akan dapat 4 ini sahaja yang ada natijah, 12 lagi tak boleh ada natijah. Jadi apa yang nak dapat? Maksudnya kadang-kadang ada orang dia cuba berhujah tapi dia terguna darab-darab yang aqim tadi. Dia nampak macam ayat sedap dah. Buat mukadimah pertama, mukadimah kedua, rupanya duduk di darab-darab yang tidak cukup syarat. Ketika tu darab tadi tidak mengeluarkan natijah. Okey. Dia masuk walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun bihasabil haddil wasat. Setiap muqaddimah hanya ada 4 syakal sebab kita melihat kepada kedudukan haddun wasat. Hamlun bi sughra wad'uhu bi kubra yud'a bi syaklin awwalin wa yudra. Kalau mahmul di sughra, mawdu' di kubra, kita panggil dia sebagai syakal 1. Hamluhu fil kulli saniyan urif. Kalaulah mahmul pada kedua-dua, kita akan panggil sebagai saniyan, syakal kedua. Wa wad'uhu fil kulli, wa wad'uhu fil kulli itu maksudnya apa? Mawdu' kedua-dua. Mawdu' di sughra, mawdu' di kubra. Salisan kita akan panggil syakal ketiga. Warabi'ul ashkali aksul awwali wahya 'ala tartibi fit takammuli. Apa dia syakal yang keempat? Syakal keempat lawan syakal pertama. Syakal pertama mahmul fi sughra mawdu' fil kubra, jadi akas dia apa? Mawdu' fi sughra mahmul fil kubra. Madam ada tisu. Kita tak tengok darab, kita sudahkan syakal.
wasat fi contoh pertama, kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin bis. Sekarang kita tak bincang natijah pun. Kita tak nak bincang ni natijah. Kita nak bincang bentuk je. Bentuk syakal. Hayawan, hayawan, haddun wasat, mahmul fi sughra, mawdu' fi kubra. Bentuk yang kedua, mahmulun fi ma. Kullu insanin hayawan wala syai'a minal hajari bihayawan. Hayawan, hayawan, kedua-dua duduk kalimat yang kedua. Mawdu' kullu insanin hayawan. Kena duduk kat mawdu' juga. Kullu insanin natiqun. Kullu insanin hayawan, kullu insanin natiqun. Kedua-duanya duduk di mawdu'. Natijah dia macam mana sekalipun, haddun wasat ni duduk dekat mana-mana sekalian, dia akan dibuang. Ini nak buat natijah ni. Kedudukan haddun wasat kat mana sekalipun, haddun wasat akan dibuang daripada natijah. Kat sini natijah dia kullu insanin ismun. Kullu insanin hayawan wala syai'an minal hajari bi hayawan. Kena buang hayawan. Jadi apa? La. Sebab dekat sini adalah syai'a. La syai'a minal insani bihajar. Natijah dia, kita akan bincang macam mana nak buat natijah. Natijah ni dia akan ambil mana kekurangan yang ada. Kalaulah ada kaf dengan sin, menang sin. Kalau ada kuliah dengan salibah, salibah akan menang. Kalau juz'iyah dengan kuliah akan ambil juz'iyah. Dekat sini la syai'a minal insani bihajar. Kullu insanin hayawan, kullu insanin natiq. Kena buang insan. Apa natijah dia? Betul ke kullu hayawan natiq? Betul tak? Kullu hayawanin natiq. Dia nanti kita akan bincang dalam mukadimah ketiga ni, mana-mana dia tak boleh menatijahkan kuliah. Natijah dia mesti juz'iyah. Jadi ba'du al-hayawani natiqun. Natijah dia ba'du, dia akan beritahu sebab apa. Ba'du al-hayawani natiqun. Sebab setiap manusia haiwan, setiap manusia berfikir. Kita tak boleh kata setiap haiwan berfikir, sebab bila dia kata setiap manusia haiwan, dia tak merangkumi lagi, sebab ada benda lain haiwan juga. Natijah dia tak boleh ambil kullu haiwan, dia kena ba'dul hayawani natiqun. Yang terakhir, mawdu'un fi sughra mahmulun fi al-kubra. Ambil yang sama. Tukar kullu insanin hayawan, kullu natiqin insan. Kullu insanin hayawan wa kullu natiqin insan. Kullu insan mawdu', insan mahmud. Tidak ada ba'dul hayawani natiqun. Dia kata fahaisu an hadzal nizami yu'dalu fafasidun nizami. Fahaisu an hadzal nizami yu'dalu fafasidun nizami. Ammal awwalu tu sambungan untuk bait seterusnya. Dia kata kalaulah daripada nizam syakal ni tak ikut, fafasidun nizam, maka dia tidak akan kita tak namakan dia sebagai qiyas. Sebab apa? Haddun wasat ni kena berulang. Bila kena berulang, dia akan dapat 4 syakal ni.
Kalau lain sikit, dia akan keluar daripada empat syakal. Maksudnya hadun wasat tak berulang. Sebab apa? Kalau selagi hadun wasat tu berulang, tak dapat tidak, ada empat syakal dia. Bila boleh jadi syakal lain? Kalau hadun wasat tak berulang, kan? Sebab kita tahu bila hadun wasat tu berulang, kita tak ada dah ihtimal yang kelima. Kita akan dapat empat dia. Dia kata fahaizu an hadzal nizam yu'dalu, kalaulah daripada empat syakal ni dia tak ikut, fa fasidun nizam. Jadi tidak akan dapat qiyas. Sebab apa? Ketika tu maksudnya hadun wasat tak berulang. Sebab kalau selagi mana hadun wasat berulang, tak dapat tidak daripada empat syakal. Okay, dia nak masuk syarat pertama. Ammal awwalu fa syartuhu al-ijabu fi sughrahu wa an tura kulliyatan kubrahu. Kita nak masuk syakal yang pertama. Syakal pertama apa? Mahmul fi sughra mawdu' fi kubra. Sekarang ni fokus dekat syakal pertama je. Syakal kedua, ketiga, keempat kita baca. Sebab apa? Memang kalau kita baca dalam kitab, kita akan jumpa orang cakap ni syakal apa, jawab je syakal satu. Sebab jarang orang akan datangkan hujah dengan syakal 2, 3 dan 4 lagi lah. 4 ni terbalik terus. Jadi jarang sangat. 4 dia akas. Orang akan jarang akan guna. Bahkan kalau orang datangkan 4, dia akan terbalikkan dulu kepada akas satu. Kita nak masuk kepada syakal yang biasa. Haddul wasat mahmulun fi sughra mawdu'un fi kubra. Syarat natijah dia kena mujabah pada natijah pada muqaddimah sughra, kena kulliyah pada muqaddimah kubra.
cara kita nak buang dharab mana yang kita nak ambil, gunakan satu-satu syarat. Kita ambil syarat pertama dulu. Mujabah fi sughra. Mujabah fi as-sughra. Kena sughra ni mujabah. Bila sughra ni mujabah, automatik 8 terakhir ni semua dibuang sebab dah start dengan kuliah salibah, juz'iyah salibah, semua tak ada natijah. Tak boleh ada la dekat muqaddimah sughra. Laisa ba'du ke la syai'a ke, tak boleh. Tak boleh tiba-tiba start laisa ba'dul insan, la syai'a minal insan. Tak boleh ada dekat sughra kalau nak guna syakal satu. Jadi terus hilang 8 daripada 16, terus tergugur 8. Maksudnya 8 ni tergugur dengan apa? Dengan ijabah sughra terluput, tercicir 8 dharab. Tengoklah syarat yang kedua. Bila dah buang terus 8 ni, jangan pandang terus. Tinggal 8 yang pertama. Kalau ikut syarat pertama masih adalah, sebab masih cukup dua-dua mujab. Tengok pula kubra dia mesti kulliyah. Bila tengok kulliyah, kena buang yang juz'iyah. 1, 2, 3, 4. Ada pangkal ya. Jadi yang akan ada natijah cuma kaf mim dengan kaf mim, kaf mim dengan kaf sin, jim mim dengan kaf mim, jim mim dengan kaf sin, kaf sin tak ada, sin tak ada. Macam mana nak dapat natijah untuk syakal pertama? Tengok kaf lawan dia sin kan? Ya, mim lawan dia sin, mujabah lawan dia salibah, kaf lawan dia jim. Tengok dalam sughra dan kubra, kalau kaf dengan jim, jim akan menang, yang kurang akan menang. Kalau mim mujabah dengan salibah, salibah akan menang. Sekarang ni kaf mim dengan kaf mim dua-dua sempurna, natijah dia pun akan keluar kaf mim. Kaf mim dengan kaf sin, sebab ada sin, natijah dia apa? Kaf sin. Jim mim kaf mim akan dapat jim mim. Jim sebab ada jim. Jim mim kaf sin akan menang, kedua-duanya lemah. Jim sin. Jadi syakal satu je satu-satunya syakal yang natijah dia ada keempat-empat yang pelbagai. Kaf mim, kaf sin, jim mim, jim sin. Takkan ada dekat syakal lain. Syakal lain natijah dia mungkin berulang. Tapi pada syakal pertama ni, natijah dia menggabungkan ke semua bentuk bentuk yang boleh ada. Kita tengok yang ada natijah pertama. Kullu insanin hayawan. Kena kullu juga sebab kedua-duanya kulli. Wa kullu hayawanin jismun. Apa natijah dia? Natijah dia kuliah mujabah. Apa natijah dia? Kullu hayawan kena buang sebab hayawan wasal. Kullu insanin jismun. Setiap manusia adalah hayawan, setiap hayawan ada jisim, setiap insan adalah jisim. Betul lah. Betul. Kuliah mujabah dia punya kubra, kuliah salibah. Kullu insanin hayawan. Juz'iyah mujabah. Ba'du al-hayawani natiqun. Salibah wala syai'ah. Ini tak ada natijah. Silap.
Kita nak yang kat sini kullu insanin hayawan. Kena buat kuliah yang dimulai dengan nafi. La syai'a minal hayawani bihajar. Tidak ada satu pun daripada haiwan tu batu. Natijah dia juga kuliah salibah. Apa maksud kuliah salibah? Dia bukan kul la syai'a. Kalau lah kuliah mujabah, kulu juz'iyah mujabah, ba'du. Kuliah salibah, la syai'a. Juz'iyah salibah, laisa ba'du. Ni akan natijah ni, perkataan yang akan. Jadi kita guna la syai'a. La syai'a apa natijah dia? La syai'a minal insani bihajari. Ba'du al-hayawani insanun wa kullu insanin natiqun. Yang bulang adalah insan. Natijah ada juz'iyah mujabah. Apa dia? Ba'du al-hayawani juz'iyah mujabah yang terakhir yang mengeluarkan natijah. Ba'du al-hayawani insanun wala syai'a minal insani bifarasin. Ba'dul hayawani insanun wala syai'a minal insani bifaras. Tak ada seorang pun manusia tu kuda. Natijah dia kena juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah laisa ba'du. Laisa ba'du al-hayawani bifarasin. Tidaklah sebahagian binatang itu kuda. Apa sebab binatang ada banyak. Bukan sebahagian binatang tu kuda. Sebab dia merangkumi lagi yang lain. Apa yang maksud laisa ba'dul hayawani bifaras? Manusia bukan faras. Laisa ba'du al-hayawani bifaras. Maksudnya jangan terjemah. Kita akan terjemah terbalik senang. Sebahagian haiwan bukan kuda. Nanti jadi sebahagian. Kalau terjemah bahasa Arab tu akan jadi mungkin bukan sebahagian. Ingat kuda tu bukan haiwan kan? Kalau terjemahkan terbalik. Bukan sebahagian binatang itu. Siapa? Laisa ba'du al-hayawani bifarasin. Faham ayat dia? Kalau terjemah harfi akan jadi macam salah faham natijah tu. Sebab dia bagi tahu sebab dalam haiwan tu ada manusia bukan kuda. Sebahagian haiwan adalah manusia. Tidak ada satu pun daripada manusia tu kuda. Jadi sebahagian haiwan bukan kuda. Sebahagian haiwan bukan kuda. Apa dia? Lembu. Apa-apalah selain daripada kuda. Itu panggil sebahagian haiwan bukan kuda. Sebab haiwan bukan semata-mata kuda. Dia merangkumi jenis-jenis haiwan yang banyak. Tu syakal yang pertama. Daripada syarat intas itulah yang mengeluarkan. Ada pun yang lain, buat je yang lain. Contohnya tiba-tiba buat kullu insanin hayawan wa ba'dul hayawan, terus tak akan keluar natijah. Guna je wa ba'du dekat kubra tu kata je. Macam tu juga.
laisa ba'dul hayawan, tak keluar natijah. Sebab apa? Walaupun contohlah tiba-tiba dia buat, ada natijah. Contohlah tiba-tiba dia buat kullu insanin hayawan wa ba'dul hayawani natiqun. Kata ba'du al-insani natiq, dia akan keluar sama ada natijah tu betul ataupun natijah tu salah. Dalam kaedah hujah, dia tak nak keluarkan benda yang tidak muttarid, yang kadang-kadang ada natijah, kadang-kadang tak ada natijah. Dia nak yang confirm keluar natijah. Bila bukan masuk yang 12 baki tu, natijah dia tak betul, kemungkinan kalau kita buat ayat reka, kita usahakan bagi betul, kita akan jumpa. Akan jumpa je. Sebab kita yang akan pilih hadun sughra, hadun kubra, akbar dan wasat. Kemungkinan boleh keluar natijah, tapi itu macam kebetulan khususul maddah, yang kita pilih tu je ada natijah. Tapi bila hujah tu dia tak muttarid. Apa maksud muttarid? Tak semestinya akan ada sentiasa. Jadi terus kita ulama mantik buang daripada awal. Tak boleh. Duruk tu tidak boleh ada natijah. Dia nak yang sentiasa natijah dia keluar, baru diterima. Okay, wasani. Apa dia maksud wasani? Maksudnya syarat untuk syakal yang kedua. An yakhtalifa fil kaifi. Syarat pertama dia tak tanpa melihat sughra ataupun kubra. Syarat pertama dia terus tengok, kalaulah dekat sughra, bila sebut kaif, kaif ni apa? Mim dengan sin, mujabah dengan salibah. Mujabah dengan salibah. Jangan pada sughra dan kubra dua-dua kaf ataupun dua-dua sin. Tak boleh kaf-kaf, sin-sin. Tak boleh kaf-kaf, tak boleh sin-sin. Mesti bila ada kaf sini, sin kat sini. Dia tak boleh kaf-kaf, sin-sin. Ayyakhtalifa fil kaifi. Sughra dengan kubra tu kena berbeza kaif. Kena berbeza kaif. Syarat yang kedua dia sama macam syakal yang pertama. Sebab kalau ingat syakal pertama dengan syakal kedua, syakal pertama mahmul fi sughra mawdu' fi kubra. Syakal yang kedua mahmul fi ima. Seolah-olah dia berkongsi pada sughra sama. Mahmul fi sughra, tapi bezanya pada syakal kedua dia juga mahmul fi kubra. Adapun syakal pertama mawdu' fi al-kubra. Jadi syarat kedua dia sama, kuliah kubra. Cuma syarat yang pertama kita tukar. Boleh? Dapat tak? الشكل الثاني محمول في الصغرى محمول في الكبرى. Tapi macam mana cakap, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ni hanya kita belajar untuk kita tahu bentuk, tapi kita tak akan guna pun dalam berhujah. Sebab dia tidak selari dengan tabiat kita nak buat hujah. Hujah kita memang kita akan sebut yang berulang tu pada kalimah yang kedua, pada kalimah yang pertama. Jadi ini yang semata-mata kita nak untuk kita ni lah. Okay, dia kata apa? Kena berbeza kedua-dua muqaddimah daripada sudut kaif. Okay. Kita ada yang pertama kuliah mujabah kan? Bila kita ada kuliah mujabah, dekat sini tak boleh kuliah. Boleh? Kuliah pula. Kat sini dah ada mujabah. Kaif ke kaif? Kaif ni mujab dengan salib. Kat sini dah ada mim. Bila ada kat mim kat sini tak boleh ada mim dah. Kat sini mesti sin. Okay, sini dah ada mim, sini ada mim, tak ada natijah. Sini ada mim, sini ada mim,
tidak ada natijah. Sin biar dulu sebab kita nak tengok syarat yang pertama. Ikhtilafu al-muqaddimataini fil ijabi was-salb. Sama juga dekat juz'iyah sebab mujabah. Mim kat sini, mim ni tak boleh sebab berhimpun dua mim. Mim kena pasangan dia sin. Sini sin tak boleh berhimpun dengan sin, kena buang yang ada sin. Sini sin kena buang yang sin. Tertib sini sebalik. Oh semua kat sini anda tak ulang. Tapi betul tadi tu ni, natijah yang saya cakap pertama ni. Kan ada yang salah. Okey. Kita buang yang ada sin. Sini buang yang ada ni. Tambah sini pula. Jika ada salibah kena buang. Jadi berapa yang buang? 2, 4, 6, 8. Macam mana pada syakal pertama tadi kita buang 8, kat syakal kedua ni juga buang 8. Jadi berbaki apa? Berbaki 8. Tengok syarat yang kedua, kena kuliah. Kena kuliah. Kalau juz'iyah kena buang. Sini ada jim, buang. Sini ada jim, buang. Sini ada jim, buang. Sini ada jim. Jadi yang berbaki cuma 2, 3, 4. Seperti mana natijah syakal pertama menatijahkan 4 daripada 16 darab, syakal 2 juga hanya menatijahkan 4. Okay, sebab ni ada pun memang contoh dia pun sebab kita akan jadi ni. Tapi yang pertama, kuliah mujabah dan dia punya nama muqaddimah kubra dia kuliah salibah. Kullu insanin hayawan. Mana hadul wasat? Hadul wasat adalah hayawan. Wala syai'a minal hajari bihayawan. Kullu insanin hayawan wala syai'a minal hajari bihayawan. Natijah dia sebab kedua-duanya kaf, ada mim dengan sin, lawan dia sin. Jadi kena start dengan la syai'a. La syai'a minal hayawani. La syai'a minal insani. Sebab hayawan yang berulang. La syai'a minal insani. Apa dia? Bihajarin. Kita akan agak-agak tercari sebab kedudukan tu. Yang berulang di sini adalah hayawan, jadi hayawan kena buang. Natijah dia apa? La syai'a minal insani bihajarin. Yang kedua, kuliah mujabah kubra dia juz'iyah salibah. Mana? Sini. Ba'du
al-hayawani insanu. La syai'a minal farasi bi insani. Dia ada mim dan sin, dia ada jim dan kaf, berhimpun dua kekurangan. Nanti dia ada kedua-duanya kekurangan. Jim, sin. Jim, sin apa kata kunci dia? Laisa ba'du. Laisa ba'dul hayawani bifarasin. Buang insan sebab insan yang berulang. Kuliah salibah, dia punya kubra, kuliah mujabah. La syai'a. Sebab kuliah salibah, teringat la syai'a. La syai'a minal hajari li hayawan. Kullu insanin hayawan. Kaf sin, kaf mim, nanti ada kaf sin. La syai'a minal hajari bi insan. Takhir juz'iyah salibah laisa ba'du. Laisa ba'du al-hayawani bi insan. Wa kullu natiqin insan. Laisa ba'dul hayawani bi insan, kullu natiqin insan. Berhimpun dua jim dengan sin, nanti ada jim sin. Laisa ba'du apa dah? Laisa ba'du al-hayawani binatiqin. Sebahagian hayawan itu tidak berfikir. Wathalithu, masuk syakal yang ketiga. Al-ijabu fi wathalithu al-ijabu fi sugrahuma wa antura kulliyatan ihdahuma. Ni syakal pertama, syarat dia, dua syarat dia. Syarat pertama kat sugra, syarat kedua kat kubra. Kena mujabah sugra, kena kulliyah kubra. Syakal kedua, syarat pertama dia tak tengok. Asalkan dia kata berbeza sugra dengan kubra tu, jangan berhimpun salibah ataupun mujabah. Tapi syarat yang kedua dia sama, kena kuliah kubra. Balik syakal yang ketiga. Syakal ketiga ni, syarat pertama dia sama dengan syarat pertama syakal pertama. Mujab sugra, sugra tu kena mujabah. Beza apa pula? Syarat kedua pada syakal ketiga ni macam syarat pertama kat syakal kedua, dia tidak tentukan sugra ke kubra. Dia kata asalkan mesti kuliah salah satu. Maksudnya kalau dah kat sini kaf, tak boleh dia macam ni, mesti ada kaf. Ada kaf dua-dua tak ada masalah. Yang tak boleh ni apa? Jim kedua-dua. Dia kata apa? Wa antura kulliyatan ihdahuma.
Wa antura kulliyatan ihdahuma, kena salah satu ada kuliah. Kalau dua-dua kuliah tak apa. Faham dia luar syarat ketiga? Syarat ketiga bukan kena salah satu kuliah, salah satu juziah, tak. Asalkan ada kuliah. Asalkan ada kuliah. Jadi apa yang membezakan? Bukan 4 natijah dia. Syakal satu dengan 2 syarat tadi dia mengeluarkan 4 natijah. Syakal kedua dengan 2 syarat ni dia keluarkan 4 natijah. Syakal ketiga, oleh kerana syarat kedua-dua agak ringan. Apa dah agak ringan? Dia tak kata ikhtilafun fi al-kulliyah wal juziah, tak. Antura kulliyatan ihdahuma, kamu kena tengok ada kaf salah satu. Kalau ada kaf dua-dua tak ada masalah. Jangan tak ada kaf. Jangan jim, yang tu yang tak boleh. Jadi dia akan membawa kepada natijah lebih, bukan 4. Ada lain satu lagi. Asy-syaklu tsalits, mawdu' fi as-sughra, mawdu' fi al-kubra. Syarat ijabun sughrahu kulliyatun ihdahuma. Apa maksud kulliyatun ihdahuma? Kena ada kaf salah satu. Jangan faham tak boleh ada 2 kaf. Boleh ada 2 kaf. Yang tak bolehnya jangan tak ada langsung kaf. Itu yang tak boleh. Bila dia kata syarat pertama kena ijabun sughrahu, terus kita akan buang nombor 9 sampai nombor 16. Sebab apa? Sughra dia dah ada sin. Berbaki 8. Tapi 8 ni bukan baki dia 4, baki dia akan jadi lebih. Sebab apa? Dia kata asalkan ada kaf. Sini ada kaf, sini ada kaf, sini ada kaf, sini ada jim. Kan ni semua di sini ada kaf kan? Bila sini ada kaf, semuanya boleh. Yang masalah dekat sini, sini jim, kat sini tak boleh jim juga. Jadi yang bolehnya satu, sini jim juga tak boleh, sini boleh. Jadi dia keluarkan 6. Syakal ketiga dia keluarkan 6. Syakal pertama keluarkan 4, syakal kedua keluarkan 4, syakal yang ketiga keluarkan 6. Bila keluarkan 6, berapa yang keluar? 10 lah. 10 terkeluar. Kaedah tak perlulah bawa sebab. Kaedah untuk syakal yang ketiga. Tadi anda sebut macam mana kita dapat natijah. Untuk syakal yang satu dengan syakal kedua dia senang. Nampak kaf lawan jim, jim menang. Nampak mim lawan sin, sin menang. Untuk syakal yang ketiga, untuk dia nak jadikan natijah tu tidak salah, natijah tu kalau diikut kaedah tadi, kemungkinan ada natijah yang tak tepat. Jadi untuk menjadikan semua natijah itu tepat, tidak boleh ada natijah yang kaf. Tidak akan ada natijah yang kaf. Tidak akan ada kullu natijah dia. Semua akan jadi jim. Semuanya akan jadi jim.
Yang seterusnya ikutlah. Sini mim lah. Mim. Sini ada sin. Sin. Mim. Sin. Dia dekat salibah dengan mujabah terpakai. Kita akan menangkan sin. Tapi walaupun tak ada jim, walaupun mim dengan mim, walaupun kaf dengan kaf, natijah dia still juz'iyah. Still juz'iyah. Kalau tengok contoh ni kita akan nampak sebab apa? Dia tak boleh nak itlakkan kullu pada natijah dia. Sebab apa? Sebab kedudukan haddun wasat tu. Kedudukan haddun wasat tu yang menyebabkan tak boleh natijah dia kullu. Tapi natijah dia mesti ba'du. Sekarang ni kita nak jadikan haddun wasat tu duduk di maudhu' kedua-duanya. Kullu insanin hayawan. Kullu insanin jismun. Kullu insanin hayawan, kullu insanin jismun. Haddun wasat maudhu' fihima. Apa natijah dia? Natijah dia tak boleh kullu. Kita ambil ba'du al-hayawani jismun. Kullu insanin hayawan. Ba'du kullu hayawanin jismun wa ba'dul hayawani insanun. Natijah dia ba'du al-jismi insanun. Ba'du al-jismi insanun. Kuliah mujabah dengan kuliah salibah. Kullu insanin hayawan dengan kuliah salibah. La syai'a minal insani bihajarin. Kuliah mujabah, kuliah salibah. Laisa ba'du al-hayawan bihajar. Ni walaupun kat sini, kat contoh ni, contohlah kita nak tatbikkan yang kat sini boleh kullu. Boleh je sebut la syai'a minal hayawani bihajar. Natijah tu betul kan? Natijah tu betul. Tapi masalahnya akan ada statement yang tak betul. Jadi dalam mantik ni dia nak buat benda yang mutarib. Benda yang semua akan jadi. Memang dekat contoh ni, kalau dia tak guna juz'iyah pun, dia guna kuliah. Betul. Kullu insanin hayawan la syai'a minal insani bihajar. Start je dengan la syai'a. La syai'a minal hayawani bihajar. Ayat tu betul. Betul dekat contoh ayat ni. Akan ada ayat yang tak betul. Akan ada contoh-contoh yang tak tepat. Jadi sebab apa? Sebab kedudukan dia pada maudhu' kedua-dua tu. Jadi akan menyebabkan setengah ayat tidak akan jadi betul. Jadi macam mana nak bagi jadi tepat?
kena start dengan laisa ba'du. Adakah ayat ni salah? Laisa ba'dul hayawan bihajar? Tak salah. Dia still tak salah lagi. Maksudnya kita tak tengok apa sebahagian lain gitu kan. Tapi kalau sebut la syai' apa betul? Kulliyah mujabah juz'iyah salibah. Kullu juz'iyah salibah. Insanin hayawan ba'du al-insani laisa bikadimi. Jadi laisa ba'du al-hayawani bikadimi. Sini sama kalau kita sebut la syai'a minal hayawan. Sini tak boleh. Sini kalau kita buat la syai'a minal hayawani bikatibin, natijah tu tak betul. Sebab ada hayawan yang menulis manusia. Kullu insanil hayawan ba'dul insani laisa bikatibin, natijah dia laisa ba'dul hayawani bikatibin. Kita ambil juz'iyah. Juz'iyah, mujabah juz'iyah, surah mujabah kulliyah kubra. Ba'dul hayawani insan, dan dia punya kubra kulliyah. Wa kullu hayawani jismun, natijah dia ba'du al-insani jismun. Walaupun kat sini sebenarnya kalau kita guna kuliah tak ada masalah. Kullu insani jismun betul, tapi kenapa kaedah dia macam tu? Sebab tidak akan mutarid untuk ke semua jumlah. Tapi kalau buat juz'iyah kena, tidak ada masalah. Salah lagi kita sebut sebahagian manusia adalah jisim, tak salah. Maksudnya kita tak nafi sebahagian yang lain, kita tengok sebahagian. Tapi kalau kita cakap kat sini semua manusia adalah jisim, betul dalam kias ni. Tapi kalau kita tukar je benda lain, akan ada kias yang tidak akan betul. Jadi dia nak lari daripada kias yang tak betul, dia jadikan semua natijah kena jim untuk bagi natijah tu tepat. Antara akhir juz'iyah mujabah kulliyah salibah. Ba'du al-hayawani insan la syai'a minal hayawani bihajari. Natijah dia kena laisa ba'du. Laisa ba'du al-insani bihajari. Jadi dekat syakal ketiga ni tidak akan ada kullu dekat natijah dan tidak akan ada la syai'a dekat natijah. Cuma ada ba'du dengan laisa ba'du. Seolah-olah dia melihat hukum kepada sebahagian. Walaupun sebahagian lain sebenarnya kat bawah ni laisa ba'dul insan bihajar, tidak ada, bukan setengah manusia itu batu. Dia tak masukkan setengah lagi tu batu, kan? Kita dihukumkan pada sebahagian. Walhal walau dia kata la syai'a minal insani bihajar, betul, tapi kenapa tak boleh buat kat situ? Sebab dia akan jadi tak tepat pada sebahagian qiyas untuk syakal yang ketiga. Jadi syakal yang ketiga ada 6. Akhir sekali warabi'un adamu jam'il khissatain illa bisuratin fa fiha tastabin. Surahuma mujabatun juz'iyah
kubrahuma salibatun kulliyah. Syarat yang keempat, satu je syarat dia, jangan berhimpun dua khisah. Apa maksud dua khisah? Dua yang hina. Kita ada mujabah dengan salibah, apa yang hina? Sin. Kita ada kuliah dengan juz'iyah, yang hina juz'i. Jangan dekat sughra kalau dah ada sin. Contoh dekat kubra, kita ada sin. Dekat kubra tak boleh ada jim, kena ada kaf. Tak boleh berhimpun dua kekurangan. Tidak boleh berhimpun dua kekurangan dalam mukadimah. Kalau dekat mukadimah sughra dah ada sin salibah, jadi kat sebelah tu kena ada jim. Maksudnya dia tak boleh jugalah sin dengan sin, tak boleh jugalah. Maksudnya bila sin kena mim dan kaf. Faham? Sin pasangan ni tak kira lah. Contoh kalau kaf mim, kita kata kuliah mujabah. Okay, kuliah mujabah ni kalau dekat surah yang pertama ni kan, kita buat terus habis masa dulu. Dia kata asalkan jangan berhimpun dua kekurangan kecuali satu syakal, kecuali satu darab. Kita sebut darab. Kalau mujabah juz'iyah dengan salibah kulliyah. Mujabah juz'iyah, salibah kulliyah. Mawdu' fi surah balik ma'mul fi al-kubra. Adam jam al-khissataini mutlaqan. Tak kira lah dua mukadimah ataupun satu mukadimah. Kalau satu mukadimah tu dah ada jim dan sin, terus tak boleh pakai. Illa fi suratin wahidah. Satu surah sahaja terkecuali yang mana jim mi campur dengan kaf sin. Satu ni sahaja terkecuali. Bila dia ada kecuali, dia akan jadi apa? Jadi dia akan dapat apa? Adamu jam'i al-khisatain. Kan ni yang kuliah sughra dia kuliah mujabah dua-dua tak khisah. Tak ada khisah. Jadi bila berhubung dengan kaf mim, memang konform lah selamat. Jim dengan mim selamat tak? Selamat sebab baru ada satu jim. Kaf sin selamat tak? Selamat sebab baru ada satu sin. Jim sin tu buang sebab berhimpun dekat sini jim sin. Berhimpun jim dengan sin. Okey, juz'iyah mujabah dah ada satu kekurangan. Bila kat sini tak ada kekurangan, dia kena cari yang kat kubra ni dua-dua kurang. Nampak kan? Sebab dekat sughra tak ada kekurangan langsung. Bila kat kubra tu ada dua-dua kekurangan, baru buang. Jim ni baru satu, dia masuk ni.
juz'iyah mujabah. Satu kekurangan, kita kena cari satu je kekurangan kat sini, terus kena reject. Sekarang ni kaf mim tak keluar. Jim keluar. Jim mim kaf sin. Keluar ke tak? Keluar ke tak? Keluar ke tak? Siapa yang cakap tak? Kenapa? Sebab ni satu ni special case. Tak keluar bukan sebab tak cukup syarat, tapi terkecuali dengan syarat illa fi suratin wahidah. Ada jim sini, confirm keluar lah. Sini dah ada kaf sin. Okay, kaf kuliah salibah dengan kuliah mujabah. Kuliah salibah, kuliah mujabah. Salibah dengan salibah tak boleh. Salibah ada jim kat sini, lagi dah tak boleh. Kuliah salibah ada tiga kat sini, buang. Ada sin kat sini, buang. Ni ada tiga terus, buang. Jadi berapa ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ada sin, sebab ada jim sini, buang. Sini ada sin dengan sin, buang. Sin, ni berlimpah 3 tu sin, jim, sin. Sin, sini tak ada masalah. Ada jim sini, sini ada sin, sini ada jim sini. Jadi ada 7. Empat, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Kat sini sebenarnya ada khilaf. Ada ulama yang keluarkan ni, tapi yang kita nak ada 5 sahaja. Iza kanat sughrahu mujabatun juz'iyah fayushtaratu an takuna al-kubra salibah kulliyah. Wa idza lam takun sughrahu mujabah juz'iyah fayushtaratu an la tajtami'a fihi hissatani.
dekat sini. Bila juz'iyah mujabah, bila dia kata sini kan, ada mujam'il qissataini illa fi suratin wahidah. Juz'iyah mujabah ni pasangan dia boleh kaf dengan sin je. Juz'iyah mujabah pasangan dia boleh kaf sin, atau kaf ni tak boleh. Apabila muqaddimah sughra dia juz'iyah mujabah, pasangan dia cuma kaf sin, tak bincang pun jamak qissatain. Bila sughra tu juz'iyah mujabah, tak perlu cari dah. Maksudnya dia tak bincang pun pasal syarat jam'ul qissatain. Bila juz'iyah mujabah, pasangan kubra dia mesti kaf sin. Wa idza lam takun sughrahu mujabah juz'iyah fayushtaratu alla tajtami'a fihi qissatani min al-kammi wal kayfi aw minhuma ma'a muqaddimataini aw fi muqaddimatin. 1 2 3 4. Macam mana kat sini ada tadi? Siapa cakap ada? Macam mana kat sini? Awal-awal lagi tak ada. Jim, sin. Jim, sin ni dah ada kedua-dua. Jadi terus buang lah. Jim, sin dah ada dua. Jim, sin ni terus tak ada semua. Sebab dah berhimpun kedua-dua kekurangan. Jadi buang semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, macam ada 5. Adamu jam'i al-khisatain. Kena ingat ni. Illa fi suratin wahidah juz'iyah mujabah dengan kuliah salimah. Maksudnya apa? Kalaulah sughra tu juz'iyah mujabah, satu je pasangan dia mesti sughra dia. Yang nombor 4 ni pening sikit sebab susunan dia tu menyebabkan syarat dia jadi ni. Jadi kalaulah dekat sughra tu mujabah juz'iyah mujabah, tak payah cari dah. Nanti pasangan dia mesti kuliah salibah sahaja. 3 yang lain kena buang. 1, 2, 3 ni kena buang. 1 sahaja. Okey, jamak khisatain ni selain daripada yang sughra ada juz'iyah mujabah. Kuliah mujabah, kuliah salibah. Juz'iyah salibah buang tu ya, sebab dah berhimpun 2 khisah. Jadi daripada kuliah mujabah dengan kuliah salibah, kuliah mujabah ni boleh ada dengan kaf mim, jim mim, kaf sin. Daripada kuliah salibah boleh ada kuliah mujabah sahaja. Sebab yang lain akan berhimpun 2 khisah. Jadi dapatlah 5 sahaja yang ada natijah, 11 tidak ada natijah. Kita tak ambillah contoh sebab contoh dia memang pusing. Terus dia kata lepas tu famuntijun li awwalin arba'atun. Famuntijun li awwalin arba'atun kasani thumma salisun fasittatun. Famuntijun li awwalin, yang menatijahkan bagi syakal pertama ada 4. Kasani seperti 2 pun syakal kedua pun dapat 4. Summa salisun fasittatun, syakal yang ketiga kita dapat 6. Warabi'un bi khamsatin qad antaja, syakal keempat kita dapat 5. Wa ghairu ma zakartuhu lan yuntija, selain daripada tu tidak ada natijah. Tadi anda sebut apa? 4 kali 16 berapa? 64. Syakal 1 ada 4, syakal 2 ada 4, syakal 3 6, syakal 4 5. Berapa dapat? 4, 6, 10, 14, 19. Betul? 4, 6, 10 64 tolak 19 berapa? 44 tambah 1 40. Betul? Kalau dah 20 jadi 44, tambah 1 balik jadi 45. Itu cara lah orang malas. Kalau 20 kita jadi 44 kan. Tambah 1 balik dapatlah 40. 45 tak ada natijah. 19 ada natijah. Wa rabi'un bi khamsatin qad antaja wa ghairu ma zakartuhu lan yuntija.
19 ada natijah, 45 tidak ada natijah. Watatba'u, ini dia kata macam mana nak buat natijah. Watatba'u natijatul akhassa min. Natijah akan ikut yang kurang. Kalau mim dengan kaf, mim dengan sin. Mim dengan sin ambil sin. Kalau kaf dengan jim ambil jim. Watatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakadha zukin. Lepas tu dia kata apa? Wa hadhil ashkalu bil hamdiyyi mukhtassatun wa laysa bisyartiyyi. Ini pendapat Imam Akhdari yang buat mata ni. Dia kata ashkal yang 4 ni hanya ada pada qadiyah syartiyah. Tidak ada pada qadiyah hanya ada pada qadiyah hamliyah, tidak ada pada qadiyah syartiyah. Maksudnya yang qadiyah syartiyah ni mana? Kullama kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun, tu tak ada syakal. Tapi sebenarnya ada. Pendapat Akhdari cakap tak ada. Tapi pendapat dia dhaif lah. Sebenarnya ada. Maksudnya apa? Dekat muqaddim, kenapa kita tak bincang, takutnya dia pening lah. Jadi kita bincang haddun wasat kan. Kita akan bincang haddun wasat, maudhu' dengan mahmud. Jadi dekat qadiyah syartiyah, apa juzuk dia? Juzuk dia tali dengan muqaddam. Bila tali dengan muqaddam, kita akan buat macam mana? Haddun wasat. Okey, contoh dekat syakal pertama. Syakal pertama kita cakap tadi, dia maudhu' mahmul fi sughra, maudhu' fil kubra. Muqaddam dengan tali, muqaddam tali kan, muqaddam tali. Tali yang duduk dekat tempat mahmul kan. Jadi syakal pertama apa? Haddun wasat duduk dekat tali pada muqaddimah sughra, duduk dekat muqaddam muqaddimah kubra. Terbalik. Syakal kedua, tali kedua-dua. Syakal yang ketiga, muqaddam kedua-dua. Syakal yang keempat, muqaddam dekat sughra, tali dekat kubra. Itu yang rajih. Tapi Imam Akhdari cakap pendapat dia, kata hanya ada pada hamdiyah, tapi yang rajihnya berlaku juga pada syartiyah. Wal hazfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li'ilmin ati. Dia kata qiyas ni tak semestinya datang muqaddimah sughra, muqaddimah kubra ada natijah. Dia kata kadang-kadang ada muqaddimah yang dibuang, kadang-kadang natijah tu dibuang. Maksudnya kita tak semestinya kita akan nampak qiyas ni apa? Qiyas ni ada tiga-tiga kan. Kadang-kadang ada qiyas ni terus datang satu, terus datang natijah. Kadang-kadang bila sebut dua muqaddimah tak datangkan natijah. Tidak semestinya akan datang. Contoh, dia bagi contoh. Dalam syarahan dia kata apa? Hadza yuhaddu. Orang ini dilaksanakan hukum hudud li'annahu zanin, kerana dia berzina. Hadza yuhaddu li'annahu zanin. Sebenarnya dah jadi qiyas. Sebab asalnya, asal ayat dia apa? Wa hadza yuhaddu li'annahu zanin. Asal ayat dia apa? Wa kullu zanin yuhad. Hadza, ayat asalnya apa? Hadza zanin wa kullu zanin yuhad. Faqad huzifatin natijah. لأن المعنى هذا يحد فهزفت للعلم بها من القياس. Sebenarnya tak semestinya. Kadang-kadang ada satu ayat kita buat jumlah, tak perlu lagi kita nak sebut natijah memadai dengan muqaddimah. Kadang-kadang ada muqaddimah yang dibuat. Maksudnya tak semestinya semua qiyas ni cukup lengkap juzuk-juzuk dia. Wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Dia kata apa? Bila natijah ni, bila muqaddimah ni dah ikut semua syakal, dah ikut syarat, mesti akan sampai kepada natijah tu secara daruri, akan sampai. Wa tantahi al-muqaddimat ila zi daruratin lima yalzamu ala taqdiri adam intiha ila daruratin. Kita kadang-kadang kita berhujah kepada satu benda yang nazari. Bila kita terangkan qiyas yang nazari, yang yaqini dan yaqini, last sekali kita akan sampai kepada natijah yang daruri ya.
Asalnya natijah tu kita tak terima. Kenapa kita datangkan qiyas? Untuk kita, orang depan kita yang kita nak berhujah tu terima kita punya statement. Jadi satu statement yang asalnya mubtada dan khabar tu belum diterima. Jadi mubtada dan khabar tu kena didatangkan dengan dua qadiyah. Mubtada tu duduk pada qadiyah pertama, juzuk yang pertama. Khabar yang ada pada natijah tu duduk pada khabar dalam jumlah yang kedua. Dia kena datangkan kemungkinan dua jumlah yang asalnya nazari. Nazari ni maksudnya orang yang dengar tu kena fikir. Last sekali, bila digabungkan dua tu, dia akan sampaikan kepada satu natijah yang berbentuk daruri yang dia tak boleh nak tolak. Tapi kadang-kadang ada yang muqaddimah tu sendiri dah daruri. Muqaddimah sughra dia daruri, muqaddimah kubra dia daruri. Dia akan simple lah, akan bawa kepada natijah. Kadang-kadang kalaulah dia bawa satu muqaddimah tu nazari, muqaddimah tu sendiri pun perlu kepada muqaddimah yang lain untuk dia sampaikan kepada natijah yang daruriyah. Itu maksud watan tahi ila daruratin lima min daurin au tasalsulin qad lazima. Muqaddimah yang dia nak datangkan tu mesti daruri. Kalaulah nazari, okay, contoh nak cakap, anta nak berhujah satu benda, kata alam ini baharu. Jadi alam ini baharu tu jumlah nazariyah yang perlukan kepada fikir. Macam mana nak hujah? Dia kena datangkan dua muqaddimah yang daruriyah. Dia kata apa? Alam ini berubah. Kita tanya dia, orang yang depan kita, daruri ke nazari? Sebab daruri dengan nazari ni berbeza pada setiap orang. Kalau dia kata nazari, pelik lah. Alam ini berubah. Memang depan dia sendiri tu alam. Alam ini berubah. Daruri, alam ini berubah. Jadi statement pertama tu daruri. Setiap yang berubah itu baharu juga daruri. Sebab perubahan ni baharu. Sebab apa? Sebab asalnya tidak ada jadi ada. Jadi baharu. Jadi dua-dua tu daruri. Bila dia kata statement satu daruri, statement kedua daruri, jadi dia tak boleh nak nafikan al-alamu hadisun yang asalnya nazari tu akan jadi. Jadi masalah, kalaulah dia nak datangkan qiyas, tiba-tiba dia datangkan muqaddimah tu sendiri masih nazari. Contoh-contoh dia berhujah, dia datangkan muqaddimah pertama, tiba-tiba muqaddimah pertama tu sendiri dipetikai. Contoh dia datang dan muqaddimah pertama tu belum lagi daruri. Apa yang akan jadi? Muqaddimah tu sendiri perlu kepada dua muqaddimah yang lain. Dia kena datangkan dua muqaddimah yang daruri untuk jadikan muqaddimah yang dia nak gunakan hujah tadi tu daruri. Tu dia kata apa? Watan tahi ila daruratin lima. Apa-apa qiyas, dia kena datangkan qadiyah muqaddimah sughra dan kubra tu daruri. Itu maksud. Kalaulah dia datangkan nazari, dia akan membawa kepada daur dan tasalsul. Kalau dia bawa satu muqaddimah yang nazari yang perlukan kepada hujah, dia kena datangkan lagi dua muqaddimah sebelum tu. Tiba-tiba muqaddimah pertama yang diguna tu masih nazari. Muqaddimah tu sendiri pula perlukan kepada dua muqaddimah yang lain. Tak terlintas lah contoh bagi. Contoh dia bagi yang suka-suka sangat lah dia bawa kepada. Dia akan membawa kepada daur. Akhir sekali, dia kena jumpa juga satu daruri untuk matikan dia punya hujah. Sebab apa? Kalau tidak, dia akan berterusan menjadi daur ataupun tasalsul. Allah Subhanahu wa taala alam. Insya-Allah kita akan ambil faslun fi al-qiyasi al-istisna. Qiyas istisna ini lawan kepada qiyas al-iqtirani. Qiyas al-iqtirani. Dia lain teruslah yang kita ambil yang ada muqaddimah satu, muqaddimah dua, natijah tu, itu adalah qiyas al-iqtirani. Jadi qiyas iqtirani biasanya kita faham dia untuk hamliyah, qiyas istisna ini untuk syartiyah. Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan itu?